Okey, untuk soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 tu melibatkan campuran dua jenis cecair kan. Dua cecair yang sama jenis lah. Okey, tapi tak apa, dia campuran apa-apalah. Dua objek yang apa ni, yang bersentuhan lah. Okey. Jadi yang ni sama je sebenarnya dengan kaedah dalam buku teks kamu muka surat 135. Muka surat 135 contoh 2. Jadi sama je kaedah dia. Jadi bila dua objek bercampur, apa ni, dia akan adalah haba yang keluar masuk kan. Bila bercampur, bersentuh, dia ada haba keluar masuk. Jadi yang haba yang keluar daripada sesuatu objek mestilah sama dengan haba yang masuk ke atas, ke dalam objek yang satu lagi. Okay. Semua pengiraan ini kita anggap dia tak ada haba yang keluar ke sekeliling lah. Maksudnya tak ada haba yang keluar ke sekeliling, melainkan haba itu masuk. Kalau daripada objek A dia masuk ke dalam objek B, dan daripada objek B dia masuk ke dalam objek A. Macam gitu. Okay, tak ada haba yang keluar ikut lain lah, ikut luar, ikut persekitaran. Jadi cara dia kita tengok buku teks 135. Kalau buku teks 135 tu dia guna starting dia, kalau ada cecair, ada dua jenis cecair, cecair yang berlainan jisim kan. Jenisnya sama, mungkin air lah ataupun apa-apa. Berlainan jisim, kamu buat simbol dululah. Maksudnya kalau buku teks tu, saya guna warna oranye, warna pink lah, nampak sikit. Okay, buku teks dia guna Q1 sama dengan Q2. Maksudnya haba yang contohnya kalau cecair yang pertama ni Q1, simbol dia. Cecair yang kedua Q2. Tapi dalam soalan kita ni sebab dia guna M, saya guna simbol M lah di sini kan. Maknanya cecair M. Yang kedua tu adalah cecair M, QM. Jadi haba yang dibebaskan oleh cecair yang 500 gram. Cecair pertama ni yang 500 gram. Haba yang dibebaskan oleh cecair yang 500 gram tu, okay, dia akan masuk ke dalam cecair yang M. Dia akan masuk ke dalam cecair yang berjisim M dengan nilai yang sama lah, magnitude yang sama. Jadi Q1 yang dikeluarkan oleh cecair yang 500 gram, mestilah Q itulah Q yang diterima oleh cecair yang berjisim M. Okay, kita anggap semua haba yang dibebaskan oleh satu tu diterima semua sekali oleh cecair yang berjisim M. Okay. Sebenarnya dalam kehidupan seharian tak berlaku begitu, dia ada haba yang terbebas. Tapi itulah kita punya teori kita. Okay. Cuma semua rumus-rumus yang terlibat dalam fizik pun itu adalah hanya teori sebenarnya. Yang realitinya banyak je haba yang tersingkir dari ke persekitaran sebenarnya. Jadi tak apa, kita tengok. Jadi di sini jadi Q1 dalam buku teks kamu, dia Q, kita tahu Q adalah MC segitiga theta kan. Jadi kita gunakan semua simbol satu lah, M1, C1, segitiga theta 1. Okay. Yang kedua M, ni saya guna M sebab saya guna simbol ni M kan. Jadi semua di bawah subscript tu dia guna M je semua. Jadi CM segitiga theta M. Okay, tapi kita tahu jenis cecair tu jenis sama. Jadi C nya tu, muatan haba tertentu memanglah sama. Sebab jenis sama kan, dia kata sama jenis. Okay, sama jenis maksudnya C1 dengan CM ni sama. Jadi saya buat simbol yang sama je. Jadi saya buat simbol C lah sini. Sama. Kalau cecair lain atau objek yang berlainan jenis, tak boleh lah, dia ada nilai C masing-masing lah. Tapi kalau air, contohnya kalau air di sini, C memang sama. 4200 ini 4200 ini juga. Jadi cancel. Kalau sama tu boleh cancel je kan. Dan cancel pak. Jadi lebih mudah sikit lah jalan kerja kita. Kalau buku teks kamu, buku teks kamu tu kan dia sama kan, 4200 kiri kanan tu. Kalau kamu tengok contoh 2 muka surat 135 tu, sebenarnya buku teks kamu tu 4200 kiri, 4200 kanan tu pun boleh cancel je sebenarnya. Dia akan memudah sikit pengiraan lah. Okay. Jadi di sini saya sambung. Sorry saya silau, kena pakai ni mata pelindung. Okay, M1. Jadi di sini kita masukkan apa nilai yang dia bagilah. Jadi 500 gram tukar bagi kilogram. Saya tak buat lah di sini, saya terus tukar bagi kilogram jadi 0.5 lah. Ini kena hati-hati Gram tukar bagi kilogram, kena unit SI.
Jadi 0.5. Okey, segitiga 1, segitiga theta 1 ni perubahan suhu untuk cecair yang 500 gram tu. Perubahan suhu dia. Maksudnya okey, kamu tengok perubahan suhu dia. Tengok suhu awal 90, suhu akhir dia 60 kan? Okey. Okey, jadi kenaikan suhu 90 tolak dengan 60. Kenaikan suhu maksudnya kita ambil yang besar tolak kecil lah. Kenaikan suhu 90 tolak 60. Okey. Jadi di sini saya buat 90 tolak 60. Kena buat jalan kerja dia lah. Jangan buat terus tolak. Kalau terus tolak, pastikan kamu tulis jalan kerja ada di mana-mana di tepi ni. Ni memanglah 90 tolak 60 dalam kepala kita memang 30 kan. Jangan terus tulis 30. Kalau mau terus tulis 30 tak apa, tapi jalan kerja kena tulis ini 90 tolak 60. Biarkan ada jalan kerja tu di tepi-tepi. Kalau malas mau tulis sekaligus sekaligus di sini, tak ada masalah juga. Kena ada jalan kerja tepi. Tapi saya tulis sekaligus lah, saya buat di sini lah 90 tolak 60. Okey. Jadi di sini okey, sama dengan. Okey, habis untuk yang cecair yang pertama. Cecair yang kedua. Jadi jisim dia berapa? Ada dia bagi M. Inilah tujuan kita. Astagfirullahalazim. Itulah soalan dia, nilai M. Itu yang dia mahu tahu. Km. Sebenarnya tak payah tukar pun kilogram, gram tadi, tak apalah. Tukar pun tak ada masalah. Berlatihlah menukar pada unit asas kan. Okey, jadi M, jisim M lah. M. Okey, lepas tu darab dengan apa? Perubahan suhu M. Okey. Daripada berapa? Tengok dia punya okey, suhu awal dia 40 ini awal 40. Suhu akhir dia last kali dia kata 60 sebab dia tulis suhu akhir 60 sini kan, 60. Jadi kenaikan dia ataupun perubahan dia adalah 60, yang besar ni tolak kecil lah. Jadi 60 tolak 40. Jadi 60 tolak 40. Okey, 60 tolak 40. Sekarang ni kita punya jalan kerja ni kita ambil hanya magnitude sahaja. Magnitude haba yang keluar masuk Kita tak ambil kira dia punya tanda negatif. Yang keluar maksudnya negatif, yang masuk maksudnya positif. Boleh juga kamu fikir macam tu, tapi dia akan starting dia tu akan lain lah sikit. Dia ada tanda negatif lah sini. Tapi itu kita jangan tu lah. Kita ikut je. Kalau kenaikan suhu kita ambil besar tolak kecil je. Macam ni. Okay. Jadi sekarang ni tak ada masalah kalau kamu kira yang ini. Ini kamu kira lah. Di 0.5. Okay, 0.5 darab dengan kalau yang tadi tu 30 kan. Tulis 30. Sama dengan M. Okay, 60 tolak 40 ni 20 je. Jadi 20 M. Jadi di sini, ni senang je. Ni tak payah guna kalkulator pun tak apa. Ni 0.5 ni setengah kan. Dalam pecahan dia setengah. Setengah darab 30. Setengah daripada 30. Maksudnya 15 lah kan. Macam tu. Kita fikir macam tu je. Kalau siapa dapat fikir macam tu, dia cepat. Dia save banyak masa lah. Tak payah tekan kalkulator pun. Setengah daripada 30 adalah 15. Separuh. Kan. Di 20M. 20M. Jadi kita mau cari M. Pindahlah. 20 pindah sini dia bahagilah kan. Sebab ni yang ni darab ni. Bila pindahkan jadi bahagi. Jadi kalau kamu kira, yang ni pun tak payah guna kalkulator pun, guna potong-potong je. 15 sifar 5. 15 bahagi 5 dapat 3, bagi 5 dapat 4. Kan? Jadi 3/4. 3/4. 3 suku lah orang bilang 3 suku. 3 suku 0.75. Kan? Buat jauh sikit lah. Di 0.75 itu unit apa tadi kita tukar kan? Kita tukar gram ke kilogram, gram ke kilogram kan? Jadi jawapan di sini adalah kilogram. Jadi tapi dalam soalan dia, dalam jawapan dia bagi ataupun dia dalam arahan dia sudah gram. Jadi kita kena tukar balik lah pergi gram. Sebenarnya daripada asal tu tak payahlah kamu tukar pun tak apa. Tapi saya tukar juga supaya kamu berlatih lah untuk sentiasa menggunakan unit asas ataupun unit SI. Tukar pada kilogram lah untuk latihan lah. Jadi di sini kita tukar balik lah pada gram. Okay, tukar balik pada gram. Maka di sini kita akan darab dengan 1000 lah. Jadi M sama dengan 0.75 jadi 750 gram. Jadi itu jawapan. Tak ada unit lah sebab unit dia, sebab soalan dia minta M je kan. Minta M. G tu tak payah tulis lah sebab G tu dia sudah tolong tuliskan untuk kamu. Dia mahu tahu nilai dia saja, M besar. Jadi kalau soalan
Soalan struktur tu kalau dia sudah bagi M, sebelahnya sudah ada gram, tak payah lagi kamu tulis unit belakang dia. Okey, sebab dia sudah tolong tuliskan. Jadi kamu ambil nilai sahajalah. Jadi dalam jawapan dia ni nilainya adalah 750. Jadi jawapannya adalah C. Okey, jadi itu je lah soalan. Soalan nombor 5 je lah yang pengiraan tadi tu. Yang lain semua tak ada. Yang lain semua konsep je. Yang konsep tu saya rasa kamu boleh jawab lah. Sebab tadi yang permintaan kawan kamu tadi tu, dia minta tunjuk untuk yang pengiraan sahaja kan. Jadi itu saja. Jadi kalau ada yang konsep, soalan konsep tu, yang lebihan-lebihan soalan tu, kalau tak faham juga, boleh chat saya lah. Ataupun tanya je bila-bila masa yang kamu ada. Ataupun bila-bila kamu maulah. Okay. Jadi untuk itu sajalah. Ini adalah, yang video ni adalah sambungan daripada yang tadi. Saya terpaksa asingkan sebab tertekan stop tadi tu. Tak boleh sambung lah sudah kalau press tanda stop tadi. Jadi ini video yang berasingkan, tapi sekejap je lah. Okay. Itu saja. Terima kasih semua.